Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Euro kepada USD ya. Euro USD. Itu nombor 2. Okey. Tapi pair komoditi ni no. No, not really. Ya. Kecuali satu je. USD CAD. Satu je. USD CAD. Komoditi itu mana yang paling lemah? Sebab kita tahu bila USD kuat, komoditi akan sideways. Minyak akan sideways. Saham tak semestinya lemah. Tak semestinya. Okey. 3 ni. 3 pair ni. In fact, USD CAD might have started the move already. Tapi apa-apa hal pun, kalau anda trade, anda dah masuk dah. Saya jangkakan dia ke bawah lagi. Kalau kita trade, anda dah masuk dah. Sepatutnya lah. Okey. Anda dah masuk dah sini. Yes. Itulah anda trade, anda apa we might have 2 ni dah habis kat sini. Kita tak tahu. I don't know. Kalau tanya saya tak tahu. Sebab kalau kita lihat di time frame kecil, dia melakukan sekarang ni nampaknya seperti satu flat. Nampaknya melakukan satu flat A, B dan C. Dia macam ni. Kalau saya trade, saya tak, kalau kita ada nampak, saya bahagikan kita punya ni kepada grup. Kalau saya pilih $1 pair, saya cuma pilih satu je. Yen pair pilih satu. Jangan trade Euro, JPY, GBP, JPY, AUD, JPY 3. Tak. Satu je dalam grup ini. Index pilih satu. Sebab dia akan bergerak lebih kurang sama. Structure dia jadi sama. Kalau anda nak banyak trade, anda trade dekat crosses. Fikirkan apa yang kita nak trade kalau kita ada yen yang kuat, kita ada indeks yang lemah, kita ada USD JPY yang lemah, yen dynamic, next kita jangkakan US dollar dynamic. Kalau kita nak trade, apa yang anda nak pilih? Dalam keadaan ini, US dollar dynamic ni, bila kat sini nanti, we are expecting apa? Yang ini, we are expecting indices untuk sideways ke arah higher. Bila masa ni berlaku, USD JPY akan naik. Kita ada yen pair yang habiskan wave 4, wave 5. Yang habiskan movement dia, pada waktu ini, kita akan ada indexes yang sideways ke arah higher. Kita akan ada yen pair yang habiskan pergerakan dia. Maksudnya sideways ke bawah. Okay. Dalam keadaan ni, anda nak trade apa? Obviously, benda-benda ni tadi. Tapi dalam crosses, apa yang anda nak trade? Dalam crosses. Indeks naik, automatik anda fikir apa? AUD, NZD, dan CAD. Betul? Sekali lagi, mana yang tertekan? Mana yang tertekan? Waktu ini, waktu yen dynamic, anda akan dapati GBP AUD akan buat pergerakan macam ni. Ke atas. Waktu yen dynamic, tunggu yang ini sampai resistance dia untuk short. Boleh? Not JPY. Not JPY. Edward, not JPY. Unless kita masuk dalam indices dynamic. Waktu tu anda trade JPY pair. Boleh, Edward?
Ya. Tunggu US dollar habis movement dia, then baru anda trade JPYP. Untuk long, belum. Ni crosses GBP AUD, Euro AUD, GBP NZD, ya. GBP apa Euro NZD. Inilah pair-pair dia. To a certain extent, yes. But not really. Not really. GBP akan terikut kekuatan USD, yes, but bergantung kepada indeks ke mana. Kalau kita nak gabungkan dia kepada ni lah, kepada crosses ni. Sebabnya dia akan ikut lebih kepada indeks. Kalau kita ada indeks yang jatuh dan USD yang kuat masa cycle atas, waktu tu GBP AUD, tengok yang ni, yang ini, tengok cycle mana dia kepada cycle sebenarnya. Tengok, ni adalah GBP AUD. Mana GBP AUD kita? Ni GBP AUD ya. Okey, ini adalah indeks. Tengok, indeks. Ini adalah dolar. Okey, ini adalah dolar. Dan ini adalah indeks. Kita ambillah kan. Okey. Kita okey. Okey. Nampak bila indeks jatuh, kita ada GBP AUD naik. AUD, nampak? Okey. GBP AUD sideways ke arah atas. Boleh? Bila indeks recover, kita ada dolar sideways ke arah bawah, kita ada GBP AUD di jatuh. Apa jadi kalau indeks ni start balik ke atas? Dolar ni start ke atas. Apa jadi kepada GBP AUD ni? GBP AUD atas, jatuh. Depending kepada cycle AUD dan dengan ni, ini akan terjun. GBP AUD ni akan terjun. Ini yang saya lukiskan kat sini. Saya bukan lukis cat suka-suka. Ni yang kita tunggu. We are waiting untuk ni. Ini adalah apabila US dollar kuat nanti. US dollar kuat wave 3. Australia dollar tertekan, index sideways. Ni masa dia. Sini nanti anda short. Sini anda short. Okey, dah pukul 10. Okey? Structure, semua chart ni ada dalam Outlook, download, pergi tengok. Pergi tengok dan kita break dahulu selama 5 minit. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Okey, kita ada US Open sekarang. Seperti yang dijangkakan, kita ada indeks yang jatuh, S&P 500, Dow Jones dibuka lebih rendah. Dow Jones negatif 470 poin pada waktu ni, lebih rendah. We do expect some retracement dekat indeks. We do expect a bit of retracement, US market, a bit of retracement. We might have 5 ni, kalau ni nampak dia dah out of, dia break daripada trend line. So if that happen, we might have 5 ni kat sini. Dan kita ada permulaan untuk B. Boleh? We might have this dah habis. Okay. We might have that habis. Dan kita ada permulaan untuk wave B ni. Dan dalam keadaan ini, anda akan dapati contohnya Australia dollar akan move ke atas. Australia dollar akan move ke atas. Apa tak nak buka? Ni dia dah break. Dan nampaknya ini dah habis. Ni structure ni saya kena ambil lain. Maksudnya original balik ke sini. Okey, dia dalam bentuk diagonal. Dan 5 nampaknya dah habis. Okey, 5 ni nampaknya dah habis. Dan kita akan memulakan pergerakan ke atas ni. Okey. Dan kita dah ada ni ke bawah. Okey. Dan maksudnya, dalam erti kata lain, kita akan ada saham yang lebih positif sikit. Nampak? Semua, nampak tak cerita chart dia sama? Jom. Nampak tak? Everything is the same. Kita tak dapat lukis, cuma ada tengok satu je. You have to look at semua chart sebagai satu cerita. Dan I hope you guys dah faham apa saya maksudkan dengan benda tu kan. It's all the same story. The same story. 5 ni dah habis dan kita dah memulakan pergerakan wave 5 dalam yang biru. Kan? Okey. Kita dah mula. Jadi impact dia, kita satu lagi. UCAP pun sama. 5 ni dah habis. Ni nampaknya dalam bentuk diagonal. Dan anda akan nampak sekarang ni, kalau kita tengok dekat ni, dia akan break out daripada dia punya channel. Nampak dia break out channel dia? Dia break out channel dia. Dan kita katakan ini dah habis. Dan kita memulakan pergerakan ke bawah. Okey, anda akan dapati gold akan mula bergerak, dah akan sampai dekat support dan memulakan pergerakan ke atas. Gold. Akan memulakan pergerakan ke atas. Apa lain? JPY pair akan melakukan dia punya correction. GBP JPY akan melakukan correction. AUD JPY akan melakukan correction. CAD JPY akan melakukan correction. Nampak semua cerita sama kan, Wan? Fifi? Bila kita melukis chart, anda tak dapat cuma lihat satu. Anda kena tengok semua. Cerita dia akan sama. Cerita dia akan sama. Cerita dia semua sama. Euro AUD akan memulakan pergerakan ke bawah. Ini nampaknya truncated. This will be my 3, 4 and 5. Saya tak akan lukis truncation. Dan kita katakan ini sebagai habis.
Kita katakan ini dah habis dan kita memulakan pergerakan ke bawah Euro AUD. Euro GBP. Nampaknya 5 ni habis kat sini. Okey. Dan kita sedang memulakan wave 2 ke bawah. Boleh? Nampak kan? Dia sama. Semua sama. Nampak? Bila kita trade menggunakan roadmap ni, bila anda trade menggunakan map macam ni lah. Basically you know apa side market sekarang. Where are you now? Market dalam kat mana? Jadi kita tahu apa nak buat. Kalau anda ada position yang anda tengok sebagai salah, anda keluar. Seterusnya dia akan sama. GBP AUD akan memulakan pergerakan ke bawah. Ini memang 1, 2 dan kita dalam wave 3. GBP AZD sama, 1, 2 dan memulakan wave 3. Ini maksud saya. Ini adalah 1, 2, 3. Ini 1, 2 dan kita akan memulakan wave 3. 4 dan jangka akan habis kat sini. Ini untuk GBP NZD. Faham? Nampak? That's the whole market. Sama cerita dia. It's a one. Dia satu market. Anda tak dapat cuma aku trade Euro USD je. Tak. Dia semua sama cerita. Euro USD. Euro USD kita akan katakan ini mungkin habis. Mungkin tak sampai, tak tahu. Euro USD I don't really ni. Saya lihat dia lebih ke bawah. Masih ke bawah. Structure dia tak complete. Disebabkan oleh indeks tadi, AUD, NZD dan CAD. Boleh? Okey? Jadi cerita dia semua sama. Everything the same. Kecuali dollar pair ni lah. AUD, USD, kita katakan dah habis dan memulakan wave 5 ke atas. Memulakan wave 5 ni ke atas. Sebab dia breakout. Nampak euro tak? GBP not really. Kecuali dia breakout ini dan baru kita katakan ini habis. Selagi dia tak breakout atas X ni, kita tak. Sama juga macam euro USD ni. Dia break atas X ni, dan baru kita katakan Y ni habis kat sini. Boleh? Nampak kan? It's one market. Semuanya berkaitan. Semuanya sama. Asalkan anda ada trade pakai map lah. Trade pakai map, bila simpang tu dah kena banjir, kita tukar jalan lain. Itu je. Kalau anda ada short trade AUD USD, anda short tadi kan, anda nampak yang ni berlaku, ini cerita lain. Kan? Anda alihkan BE anda, lepas tu biar. Kalau dia tak, dia turun lagi, tak tahu. But berdasarkan apa semua, kita nampak the whole same story. Di mana kita nampak, dah mula nampak USD punya weakness. Untuk habiskan, movement ni. Dan US dollar ni might be 4. Might be. Kalau US dollar ni sampai jadi 4, ini sebab dia tengah retest. Saya tak letakkan lagi. Okey. Okey. Ni, kalau dia breakout, then Euro USD kita katakan dia mula naik ke atas untuk Euro USD. Dan kita katakan sini sebagai Y. Boleh? Okay. Dan GBP USD pun sama. It's one market. Semua berkaitan. Everything sama. Cumanya kita nak tahu adakah dia impulsif ataupun korektif. Okey. Jadi malam ni kita revise sikit. Benda ni penting sebabnya apa yang kita sentuh siang tadi,
Yang pertama adalah kepada impuls. Kalau perasan, saya selalu tandakan impuls sebagai 1618. Ini satu impuls. Di mana impuls syarat dia wave 2 tak boleh bawah 1, 3 tak boleh paling pendek, 4 tak boleh masuk kepada 1 dan 5 kena ada divergence. Okey? Dan biasanya saya akan cuba untuk tengok wave 3 ni 1618 ataupun lebih. Kalau anda perasan yang ni, apa sifat dia yang ketara dalam sini? Ini untuk ataupun erti kata lain trending market. Apa yang ketara dalam ni? Trending market. Separation di antara sideway ni, lekuk-lekuk tu tak bertindih. Itu basic dia. Okey. Jadi kalau kita ambil satu parallel channel macam ni. Parallel channel yang macam ni. Anda akan dapati dia akan break out. Kalau dia 1618 ataupun lebih, dia akan break out. Kalau anda dapati wave 3 lebih daripada sama ataupun lebih daripada 1618, anda boleh cari entry wave 4. Dan ini adalah satu very high probability entry. Sebab kita ada momentum. Boleh? Kita ada momentum. Ini penting ya. Ini amat penting. Ini nombor satu. Ya, bila anda nampak impuls dia dan kita ada wave 3 yang jelas berlaku extension, then anda boleh masuk wave 4 dengan menarik parallel channel, dan syarat dia untuk entry dia anda nampak dekat konektor dia jelas untuk entry. Jelas untuk entry. Cerita dia yang ini, anda tarik 1, 2, lepas tu anda tarik dia punya channel. If kurang daripada 1618, saya tak masuk. Sebab tak ada momentum. Boleh, Wan? Sebab kurang daripada 1618, dia mungkin A, B dan C. Lepas tu dia reverse. Yes, tepat. Okey. Tepat. Apa benda tepat? Kalau kurang 1618, dia mungkin A, B dan C. Sebab A, B dan C sama kan rupa dia. Uji kefahaman. Okey. Dan anda boleh wave. Ini satu, saya pernah sebut benda ni few times. Di mana dia kena 1618 ataupun lebih. Dan anda tarik parallel channel, anda tunggu dia masuk channel dan anda tunggu. Sebab itu saya start tunjukkan kepada anda benda ni. Anda akan nampak dalam chart dah mula nampak benda ni. Slow saya masukkan benda ni. Satu slow. Okey, channel ni lain, ni cerita lain. Dan ni cerita lain. Okey, GU atas lagi, belum lagi. Untuk nak short dia belum, berdasarkan ini belum, lepas ni. Okey. EU. Nampak? 1, 2, wave 3 lebih 1618. 4 kalau nak masuk. Tapi saya tak berapa gemar sebab dia dah nak ni untuk correction 2. Kalau ini wave 3, wah, anda masuk kat sini dan biar TP dia jauh. Okey. Apa yang kita tahu mengenai wave apa yang kita tahu mengenai correction? Okey. Ini tadi untuk impuls. Ini simple kan? Ini untuk correction. Kalau kita ada zigzag. Okey, zigzag. Dan dia melakukan correction dan zigzag lain. Okey. Dan kalau kita ambil dia lebih kurang macam ni lah. Okey, ni tak seragam. Okey.
Okey. Kalau anda tengok ini sebagai wave 2 habis ataupun wave 4 habis dan kita lihat dia sebagai satu zigzag. Apa sifat dia kat sini? Apa sifat dia kat sini? Hafiz, apa sifat dia? Kalau dia correction, yang biasa berlaku adalah dia bergerak dalam satu parallel channel. Boleh? Itu yang membezakan impulse sebagai satu wave trend dan impulse, ini korektif, ini impulse dalam satu correction. Dia bergerak dalam satu channel. Boleh? Dalam satu channel. Okey? Dan anda akan cari peluang untuk nak short daripada sini. Correction movement. Okey? Kalau kita ada flats 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan sini akan ada 5. Kalau kita ada expanding flat ataupun whatever flat lah. Ya. Apa sifat pattern dia? Apa sifat pattern dia? Ni saya masukkan pattern slow. Saya masukkan pattern ni. Saya pernah sebut benda ni, kita nak masuk pattern. Dia akan berbentuk macam ni. Boleh? Okey. Dan last sekali, nombor 3 dalam kita punya ni, dalam kita punya correction 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Apa benda MRK tu? Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini adalah triangle. Okey. Ini adalah triangle. 3 bentuk. 3 jenis bentuk correction. 3 jenis bentuk correction. Jadi bila anda nampak zigzag, dia kena bergerak dalam channel. Bila anda nampak flats, dia kena dalam satu yang menguncup ataupun terbuka, depending. Ataupun dia boleh terbuka macam ni. Depending kepada apa bentuk wave 5 kat sini. Okey, biasanya menguncup. Dan seterusnya. Kalau nak trade, anda trade either two. Maksudnya, wave 4 tadi, faham? Wave 4 tadi sama ada dalam bentuk channel ataupun flats. Boleh? Flat. Sama ada flat ataupun zigzag, dia kena dalam satu bentuk pattern. Then baru anda ada satu mana ni? Jelas apa yang kita nak trade. Okey? Boleh? Malam ni kita punya topik adalah fundamental. Tapi if you understand the market, it's all sama. Yang saya ceritakan tadi, saham, yen, itu adalah sebahagian correlation dan ia adalah berdasarkan faktor fundamental. Jadi kita lihat kepada topik kita pada malam ini, iaitu mengenai analisa fundamental. Basic dia, bila kita trade, you are looking at all. Nampak tak? Bila cara saya analisa tadi, saya melihat kepada analisa fundamental. Saya melihat kepada sentimen melalui yen pair dan indices. Faham tak? Saya melihat kepada intermarket analysis. Kaitan di antara pergerakan benda-benda ni.
Dan kita datang dengan satu kaedah untuk menganalisa fundamental ni basically sifat asas. Sifat asas dia, yen kuat, indeks akan jatuh. Faham? Indeks naik, komoditi akan mengukuh. Boleh? Itu asas dia. Dan kita nak tahu kita dalam cycle price yang mana. Kita dalam cycle price yang mana. Sama ada ekonomi tengah baru nak recover, sama ada tengah memuncak, sama ada tengah slow, ataupun kita dalam recession. Kita sekarang ni daripada recession masuk kepada early recovery. Betul tak? Kita ada ekonomi seperti Jepun yang dah 2 kali negatif dia punya GDP monthly. Dan kita ada some of the economy might be doing the same thing. Okay, and we are looking at this now. Pada keadaan early recovery, leading indicator akan mula menaik. Contoh, leading indicator mula menaik. Nampak kat sini. Leading indicator mula menaik. Composite PMI. Nampak dekat Euro. Composite PMI mula menaik. Nampak dekat Japan. Composite PMI mula menaik. UK menaik. Australia menaik. Semua cerita sama. Kanada menaik. Chef ni dia gunakan cough, jadi tak dapat nak ni. Tapi basically dia dalam expansion, dia tak bawah 50. Okay. New Zealand kita ada dia punya business outlook menaik. Untuk ni tak ada, BNZ tak keluar. China untuk composite PMI menaik. So itu yang kita ada semasa. Inventory start jatuh. Stock outperform bond. Itu yang kita nampak dekat saham. Consumer confidence, industrial production mengukuh. Ini yang kita nampak Michigan. Ini yang kita nampak pada minggu lepas. Ini consumer kat US. Consumer sentiment dekat US menaik. Nampak ni? Menaik. Okey. Kita nampak untuk contohnya manufacturing, Empire State tadi. Daripada ni dah start menaik. Okay, benda-benda ni inilah dia. Nampak apa saya tunjukkan kepada anda bila kita bercakap mengenai fundamental ni? Saya tunjuk apa? Saya tunjuk apa tadi? Menaik menurun tu. Saya tunjuk apa? Del, saya tunjuk apa tu tadi? Saya tunjuk chart. Yes, fundamental, betul. Saya tunjuk apa? Cycle, chart. I was showing to you guys chart. Chart. Ini chart. Fundamental is quantitative and qualitative analysis. Bila anda buat fundamental analysis, you are referring to chart. But the thing is, bila anda trade currency, anda tak dapat gunakan chart macam ni. Anda tak dapat gunakan sebab data-data ni dikumpul bila? Data-data ni dikumpul middle of the current month, last month. Bulan inilah data-data ni. Kalau kita tengok manufacturing sale untuk Kanada ni, ini 45 hari. Currency market doesn't move macam ni 45 hari. Currency market jadi bergerak sekarang. Dia bukannya macam bila anda buat analisa fundamental, dia bukan macam melihat kepada, sebab kita tak ada, bagi siapa yang saham mungkin faham, earning per share, book value, tangible, intangible asset, dia tak ada untuk currency. Dia tak macam anda buat untuk saham punya fundamental, where you are looking at, and mostly saham ada different dia. Anda invest lain. Anda akan tengok kepada fundamental analysis. If you are trading it, siapa sini yang suka trade
ex-dividend. Ada siapa-siapa suka trade ex-dividend tak? Fahmi? Ex-dividend, IPO, apa semua tu. Ada siapa-siapa trade saham yang tu? Berapa kali kena perangkap dengan dia? Faham maksud saya? Okey. Faham William? Itu lebih kurang macam anda trade currency malam NFP. Faham tak? Private placement. Okey. Private placement. Ni lagi baru faham. Okey, faham tak? Sebab basically you are trading IPO. Saya last kalau nak tahu, saya IPO 1998 ke 99. Last saya masuk IPO. Naik, wah, pup turun, terduduk. Duduk. Satu saham syarikat yang kita tak tahu dia punya performance, there will be macam-macam lah. Macam, tak nak sebut. Tak naik-naik pun ada kan. Cerita dia macam ni. Dia lebih kurang macam anda trade NFP lah. Tak ada beza pun. Ex-dividend kan. Because dia akan keluar guidance. IPO Mark Zuckerberg. Pengsan. Dia akan keluarkan dia punya forward guidance. Itu yang akan akan determine apa hala tuju market. Bukannya dia punya earnings, dia punya ni, tak. Lepas tu pingsan. Tahu Fahmi, faham. Tapi jangan buat. Satu saya tak. Saya IPO tak sentuh, ex-dividend tak sentuh. Trade dia kepada the technical, what you see. What you see in the market. We can know all this. Tapi cerita dia, polisi apa semua ni, because polisi, Central Bank nak tetapkan polisi, dia tengok apa? Kita tengok kepada US. Dia ada 3 book yang dia akan kaji bila dia keluarkan dia punya polisi. Kalau nak tahu apa yang kita duk tengok tu kan. Dia apa yang dia nak meeting, semua dia ada kat sini. Kenapa Fed Powell amat negatif pada minggu lepas? Data. Kalau anda baca Beige Book, apa yang Beige Book ni kata? Economic activity decline in all district, failing sharply in most reflecting disruption. Anda rasa kalau Fed Powell tengok ayat ni, dia nak kata semua bagus ke? Mana dapat? Betul tak? Takkanlah ini yang dia orang gunakan dalam meeting. Dia ada beige book, green book dengan satu lagi white book, tak silap saya. Tapi this is one of it yang made available, yang kita ada. Kalau anda tengok dekat Jepun, minggu ni kita ada Jepun kan. Kita ada Tenkan Business Survey. Ini survey dekat Bank of Japan. Tenkan ni ada yang Reuters, tapi ini dekat Bank of Japan. Ini dia punya apa? Dia punya survey kepada syarikat dekat Jepun. Okey, besok kita ada meeting dia. Bukan pendapat, dia pendapat. Of course dia nak tahu market. Dia orang duduk dekat bank. Ekonomi itu keluar daripada bank. Okey? Jadi kita tengok apa yang dia katakan. Bila Tenkan yang last 2020. Apa yang dia katakan? Ni dia. Anda tengok nombor-nombor ni menaik ke menurun? Kalau dia tengok nombor-nombor ni turun, takkanlah dia kata, oh, bagus ekonomi. Dia tak betul lah kepala dia kalau dia kata bagus. Dah nombor turun. Faham tak? Kuroda, oh, cantik ekonomi. Mana dapat dia kata cantik? Semua ni turun. Sebelum ni, 1. Ni negatif 8. Ni negatif 8, manufacturing dan kepada lain-lain. Takkanlah dia kata cantik. Betul tak, William? Pening. Dia punya sampai kata tak bagus. Lepas tu meeting dia kata bagus. Itu
Itu something wrong lah. Jadi ke arah meeting Bank of Japan ni, ni lah, takkanlah dia nak kata all good. Pelik lah. Kita ada benda-benda ni, Bank of England, kita ada Kanada, semua ni ada kalau nak tahu. Yang report-report ni, anda boleh baca dia, basically anda tahu dia nak cakap apa. Business Outlook Survey tu. Boleh? Inilah benda-benda dia. Ya? Spring 2020. Takkanlah dia nak kata ekonomi bagus. Tengok dia cakap apa. Kan? Ni sebelum. Dia dah bagi tahu lah. Sebelum COVID-19. Tunggu next. Tapi sebelum COVID-19, ekonomi dia dah jatuh. Itu dia. So, nampak tak? Survey-survey ni based on apa? Central Bank punya polisi based on surveys and data. And data yang survey dan apa, and it is reflected kepada apa yang kita nampak dekat pergerakan pasaran saham, pergerakan dekat mata wang, pergerakan pasaran mata wang yang bergerak hari-hari. Okey? So, kalau anda buat analisa fundamental dan anda cuma berdasarkan statement FOMC, bas tu dah pergi jauh. Faham tak? Bas tu dah jalan. Bas tu dah jalan. Dah bye-bye. Anda mungkin akan kena spike market macam ni. Faham? Lepas tu dia ni, lepas tu balik, lepas tu dia sideways sini. Pernah kena macam ni. Saya buy kat sini, bukan. Dia buy kat sini. Kalau buy kat sini, okey. Sebelum news kan. Buy spike, dia naik, baru untung sekejap, lepas tu dia turun semua. Lepas tu balik kepada asal. Pernah tak kena macam ni? NFP, FOMC, selalu kena. Ataupun news lah. Dia kita buy, waktu dia naik, break, tekan, dia jatuh. Lepas tu dia naik sekali, seronok. Dia leng sekali lagi, dia dah balik. Pernah kena? Dekat kucing. Dekat kucing. Saya pernah live trade dekat kucing. Tak tahu ada tak orang kucing kat sini. Okay? Nampak tak saya trade news? Ingat yang mungkin yang dekat kucing boleh ni. Saya trade news, saya tekan, saya keluar sekarang. Within seconds, within less than a minute. Saya tak pergi tekan, tunggu sebabnya news tu cepat. Tak ada je kita nak hold seminggu. Itu bukan trading news. Okay? Sebab contohnya macam company, katalah we are talking about Apple. Okay, kalau nak tahu Apple, Fahmi, mana saham? Dale, mana lagi orang-orang saham ni? Fifi baru nak start saham. Okay. Kalau tengok company macam Apple dia punya annual adalah pada earning yang dia ada 4 kali. Which one? Which one yang dia akan buat yearly projection, annual projection? Bila dia buat? Kebanyakan teknologi company. Kau nak tahu? Main beli je. Apple mahal lah tahu. 200 plus. Okay. Cerita dia orang akan buat pada April. Dia akan buat untuk quarterly earnings, dia akan buat report dia pada ini. Okay, manufacturing. Okay, manufacturing. Tahu tak US punya government punya annual report. Maksudnya macam account company lah. Account company kalau kita kat Malaysia ni biasanya ujung Disember kan. Kita buat kan, ujung Disember dan kita hantar kepada SSM kan. Okey, kalau macam US government bila? September. Ini relevant, ini kepentingan dia. Sebab itu anda akan nampak sektor tertentu dia bergerak banyak bila, kalau nak tahu. Ni ada kena-mengena ni. Jangan main masuk saham. Kalau anda nak trade dia, anda nak masuk dia, never masuk untuk biasanya
people will start buying pada selepas summer. Maksudnya pada starting untuk Ogos, Oktober, pada fourth quarter orang akan start membeli. Okay? Sell in May and go away. Okay. Cerita dia, you want to sell in May, you don't sell technology sector. Faham for me? You don't sell technology sector. You buy technology sector and hold. Ni bagi siapa saham. Ada kena-mengena dia dengan forex. Kena dia. That's why, okay, balik kepada cerita ni. Ini untuk teknologi sektor. Tech sector, you go and buy and hold masa tu. Segalanya ayat famous. Yeah, tapi dia memang macam tu. Kita nak kata tak, dia ada correlation. Dia ada correlation. Okay, kita tahu government US dia akan tutup account dia pada hujung September. Jepun bila? Siapa ingat Jepun? Jepun kita pernah cerita benda ni. Jepun bila? 31st March. Okay. Anda akan dapati benda-benda ni berlaku. Syarikat-syarikat Jepun akan mula, sebab dia orang melabur kat luar, dia orang akan ke arah 31st March ni, anda akan dapati yen akan mengukuh. Maksudnya yen pair, XXX, JPY, ini cycle market tau. XXX, JPY akan jatuh. Tapi kita tak tahu bila exactly. Tapi dia orang start bawa balik. And kebetulan, Govan, ingat Vincent, kita dah ceritakan benda ni. Kita pernah ceritakan benda ni, saya rasa 5 tahun lepas, Vincent. Betul tak? Govan, 3 tahun. Vincent lama sikit. 5 tahun dah saya cerita benda ni. Okey. Apa kena-mengena benda ni? Dengan forex. Banyak kena dia. Sebab itu anda akan dapati, bulan 12, bulan 2 start, bulan 2 anda jaga-jaga sikit dengan yen pair. Anda akan dapati kadang-kadang dia punya rally tu, yen pair jatuh, lepas tu. Vincent, legend. Dia sebelum, dulu dia tak tahu saya buat currency, Hafiz. Okey, September. Ini untuk kerajaan US. Ini untuk US. Ini untuk US. Anda boleh tengok benda ni. Dekat Wikipedia pun ada rasa ni. Okey, US punya company pelik sikit. Manufacturing dia, Tesla lah, apalah, Apple. Kat mana dia orang buat manufacturing dia orang? Dia orang tak buat manufacturing kat US. Dia buat manufacturing kat mana? Kilang-kilang dia. China, Vietnam, Malaysia. Nampak? Jadi, ke arah September ni, dia orang akan bawa balik duit. Ini lebih kepada syarikat-syarikat yang terbabit dengan manufacturing. Okey? Waktu tu, saham dia orang akan start naik. Duit, ya, dia punya debt to equity start. Book balance dia akan start naik. Itu akan nampak dekat report dekat SEC dan itu akan menyebabkan saham dia orang naik. Company dia banyak duit. Orang nampak kuat saham syarikat ni. Orang start melabur. Ya? Tapi realiti dia benda-benda ni. Sebabnya dia orang banyak ikut kepada US government, contract government. Kalau anda dalam defense, dia orang akan ikut account sama dengan kerajaan punya penutupan. Ada siapa-siapa ambil accountancy dekat sini? Accountancy. Tu dia tutup account lebih kurang. Book balancing. Sama dengan government punya book balancing. Boleh? Tu tarikh dia. Itulah sebabnya anda nampak cycle price ni. Dan kalau anda lihat chart tu besar dia, anda akan nampak benda ni ikut je. When dia orang ni bawa balik, apa jadi? There will be more demand kepada US dollar. Boleh? Saham. Sebab itu orang kata, balik je lepas Julai ni, saham naik, start fourth quarter.
Sebab book value is going up September. Dia orang akan tunggu mid-Julai, selepas mid-Julai. Itu dia. Yeah, because the data coming out daripada what is happening. If you see COVID-19 happening, anda tengok GDP kuartal kedua cantik tak, William? Kuartal kedua, it will be good or bad? Simple. Itu je. Takkanlah kita tahu ekonomi tutup bulan 4. Kan? Bulan 4 tak ada orang kerja. Bulan 5 baru start. Kan? COVID-19, kita ada US ekonomi start tutup pada waktu ni. Pada waktu ni. Waktu dia jatuh ni. Waktu ni. Kita ambil lah waktu sini. Kan? Ini Februari, hujung Februari. Dan ekonomi tutup. Hujung Februari, tengah Februari dan sampai ni. So, basically waktu ni tak ada aktiviti ekonomi. Jadi kuartal pertama, kita dah nampak ekonomi US macam mana. This is what we saw. US economy. GDP. Okay. Ni apa yang kita nampak. Okay. Fed kata apa? Fed kata apa? Fed kata apa? Ni Fed kata. Untuk annual pada 2020, we are looking at negative 6.5. Yang kita dapat sekarang ni adalah annual. Ini. We might be looking at lower number. Lower number. Fed kata negatif 6.5. Lepas Powell punya press conference hari tu, ini yang kita nampak dekat pasaran. Sebab dia jangkakan lebih rendah. Ekonomi nombor 1 dunia. Itu dia. Faham? Jangan main tapi cerita dia semua ni nampak dekat chart. Lepas itu bila kita melihat kepada fundamental, dia nak tengok intrinsic valuation, supply demand. Basically angka or whatever dekat sini, business yang saya cerita tadi, business cycle kepada anda. Business cycle benda-benda ni. Business cycle. Anda tengoklah Apple punya saham. Dia akan ada turun naik kepada tarikh-tarikh ini. Anda tengoklah dia. Dia akan ikut, anda tengok, kenapa lah dia ada peak and bottom dia ataupun dia makin mencanak naik kepada tarikh-tarikh ini. Itu masa dia announcekan saham dia lah. Tapi sebelum tu arah tu, anda akan nampak dia naik. Lepas tu, lepas tu dia jatuh. Lepas tu balik. Cerita dia. This is apa saya ceritakan kepada anda. The business cycle. Okay. Cerita dia, bila kita trade, kita basically melihat benda yang sama kepada apa yang dikeluarkan dalam polisi. Masalahnya, bila anda menggunakan polisi sahaja untuk buat fundamental analysis. Sebabnya, kat mana nak entry? Di sinilah I come up with the concept of market dynamic. A group of us. Ini pada tahun 2009 kalau nak tahu. Saya start mendalami mengenai analisa fundamental. Cerita dia something missing. Ada something yang tak ngam. Contohnya, kita tahu correlation biasa. Bila saham naik, kan? Australia dollar kena naik. Betul? Saham naik, bila saham jatuh, Australia dollar akan jatuh. Betul tak, Vivi? Betul tak? Jadi ceritakan kepada saya sekarang, kenapa saham jatuh, Australia dollar USD naik? Macam mana tu? Tak kisahlah time frame mana. Saham jatuh, kenapa AUD USD ni
AUD USD ni. Okey, sama lah waktu ni. Waktu ni sama lah. Waktu ni. Sebab gold masih naik. Tak. Level market tu. Level market tu. Level market tu. Market ni satu je. Market ni satu je. Nampak tak bila saya ubah lukisan tadi? Semua tempat dia kena sama tak? Tuan, bila saya ubah lukisan tadi, semua sama tak? Lebih kurang kan? Yes. Dia cerita dia sama. Sebab itu saya katakan, bila saya lukis cat, tak lama pun. Tak sampai berapa minit dia saya ubah cat kan. Sebab kita ada map. Kecuali map dia bertukar semua. Then barulah kita ada breakout line kan. Then kita kena ubah semua. Sebab itu kita melihat kepada bila anda membuat analisa fundamental, saya dah masukkan dia dalam ini. Because we are looking at the fundamental of each of these. The common correlation. Kita menggunakan prices sebagai orang nak kata, macam tu boleh baca ekonomi melalui chart lah. Lepas tu kita tengok GDP tu, kita tengok apa? Ni. GDP ni kita tengok apa? Ni apa ni? Ini chart. Kalau anda nak buat dia jadi candlestick, boleh. Dapat jadi candlestick. Ini chart. Ini chart. Lepas tu kita nak kata ekonomi bagus tak? We are referring to a chart. Betul tak, Fahmi? Price don't die. Exactly, Badrul. Tu nanti. Kau lapar habis. Nanti, tunggu ada kelas nanti. Dah boleh buat tesis. Yes, gunakan apa material saya. Ada orang tengah buat. Saya dia gunakan dia ada konsep ni. Dia ada konsep somebody is doing a thesis doctorate. Saya tak nak sebut lah. Ada dalam grup kita tu. Okey, dan dia mengkaji mengenai indices dan pegakkan correlation dengan currency market. Bila dia baca apa yang saya post, siap thesis dia. Katalah aku candlestick GDP. Sama lah tu je. Kan? Bila dia tengok saya punya slide tu, wah, siap dia punya thesis, ambil. Saya kata, tak payah kod saya pun tak kisah. Siap. Tak payah. As long as you give your that one, free PhD. Tak, kalau saya tak nak kongsikan, saya tak letak dekat public, betul tak? Del, kalau saya tak nak kongsikan, saya tak letak kat public. Jadi, whatever I put in public, whatever you guys want to do with it, anda pakailah. Nak refer, tanya dalam grup. Saya ada, tanya. Saya jawab. Kan? Janganlah tanya benda pasal broker, tanyalah broker. Okey? Dan yang kita present selama ni mengenai market dynamic, fixed dynamic, ini adalah yang the underlying trend. Kita tahu ekonomi makin naik, kan? Because of innovation. Nampak? We are talking about fundamental here. And when we have more innovation, more economic activities, kita akan ada indeks yang menaik, kita akan ada yen pair yang naik, kita akan ada US dollar akan naik, kita akan ada dolar yang sideways, yen yang jatuh. Ini adalah sifat fixed dynamic. Dan seterusnya bila semakin rancak dalam expansion stage, expansion cycle, kita ada indices dynamic. Bila ekonomi buat correction, kita akan ada yen dynamic, orang keluar market. Dan US dollar sebagai world reserve. It's all there. Ya, Del. Tak kisah. Ambil lah. Tak payah quote saya pun tak apa. Amin. Thank you, Badrul. Amin. Doa sama untuk Badrul. Faham? Jadi, inilah yang saya cuba presentkan kepada anda. Jangan trade fundamental. Tapi anda gunakan konsep fundamental
untuk come up with satu model pasaran. Faham? Dari dulu saya sebut. Siapa kenal saya dari dulu sebut. Saya tak pernah trade fundamental. Orang ingat Zul fundamental. Mental jadi. Ya. Lagi cepat kawan. Mental jadi. Tak. What we do is, we are looking at the same market data, and the data will influence apa yang kita nampak dekat index, apa yang nampak dekat US dollar, apa yang kita nampak dekat yen. Kita refer kepada chart dia, kalau dia turun, kita kata dia turun lah. GDP candlestick tak dapat buat. Mana Joe tak dapat. Kalau dapat, dia dah jadi ni. Faham? Dan ini downtrend. Ini retracement lah. Kalau kita tengok ni, dia ada siap forecast, ada apa ni, Bollinger Band. Tak Bollinger Band. Nampak? The same thing. Kita tahu GDP dah akan datang, nampak dah forecast ke bawah. Jadi janganlah GDP US orang kata nanti dia bagus, kami ni akan ada forecast ni pun dah cakap ke bawah. Dah ada dalam tu. Boleh? Okey. Itulah yang saya gunakan. Dan kita come up with satu kaedah untuk membaca market. Saya bagi tahu betul. Anda tak akan jumpa benda ni kat mana-mana. Seriously. Anda carilah. Kecuali yang berbayar. Ya, kecuali yang berbayar. Setahu saya tak ada. Benda dia nampak simple. Logical. Tetapi it requires where kita melihat kepada apa jadi dekat chart. Kita tengok historical what happened kepada chart dan kita kaitkan dia. Dan kita cari kaedah untuk membaca, untuk map pasaran. We know AUD, NZD, CAD will move basically the same. Tetapi bila ada correlation dia yang terkeluar, kita takkan go through ini. Kita tidak kali webinar kita dah go through. Baca dia, kita akan lihat correlation dia akan start ni. Correlation dia akan start ni benda-benda dia lah. Yang bila anda fixed market inilah yang kita trade. Okay? Ini natural direction. Index, commodity, USD pair, yen pair trade sama arah seperti yang kita sebut tadi. Yang ini adalah sifat asas. Ini fixed dynamic. Ini fixed dynamic. Ini sifat asas market. Bila something tak kena, bila market not in a fixed state, di situlah anda akan dapati US dollar dynamic lah, yen dynamic lah, indices dynamic lah berlaku. Contoh, bila yen trade dengan indeks. Bila kita nampak indeks naik, kan? AJ jatuh. Something wrong there. Salah satu kena mengalah. Biasanya indeks ni yang kalah. Okey? Boleh? Dollar pair commodity trade inverse to index. Contohnya EU. EU naik. Kan? Indeks jatuh. Jaga-jaga dengan EU ni. Ni benda-benda yang ada cerita dia. Something. Kita tahu ini cuma boleh berlaku bila EU naik, ini jatuh bila? Bila kita ada yen dynamic. Sebab US dollar sideways. Itu cuma boleh berlaku bila itu berlaku. Di mana kita ada dollar pair yang jatuh, but tidak sebanyak seperti yen pair contohnya. Kita akan ada EU yang naik. Sideways itu naik lah. Jadi bila ada benda yang tak kena dalam market, waktu tu waktu tu memberikan peluang kepada anda. Bila market dalam fixed state, itu tak cantik. Trading dia akan banyak sideways. Ini bentuk chart yang anda nampak dekat currency market. GBP AUD.
Okay, GBP/USD ni trending lah. Tapi kebanyakan chart dalam currency market, kita tengok weekly. This is bentuk dia. Okay, ini adalah bentuk dia. Kalau anda bandingkan chart ini dengan Netflix, nampak? Tesla. Trending. Anda nampak Google, Amazon, Apple, Microsoft. Kan? Kalau buy pejam mata, macam tu betul tak? Tapi buy ni pejam mata, nanti dia naik lah. Kalau turun ni weekly. Kita buy, kita pejam mata kan. Tapi dia trending. Kalau market yang macam ni, kita ambil apa, Euro NZD, macam mana? Nampak beza dia? Kenapa? Kita ada dua central bank yang akan cuba memastikan nilai mata wang dia. Okey, nilai mata wang dia adalah terkawal, tidak terlalu besar julat pergerakan dia. Sebab it represents all. Everybody wants the economy to be strong, kan? Competitiveness of the economy. Inilah benda dia. That's why. Satu soalan saya sekarang, to be discussed pada webinar besok. Mana Joe, Hafiz, Fifi, Aidil, Fahmi. Malam esok kita discuss ya. Adakah sekarang ni the concept of free economy itu masih relevan tak? Konsep of free economy. Faham konsep of free economy? Konsep free economy ni kerajaan tak sentuh, policy makers tak sentuh. Itu free economy, kita ada market kepada forces. Free trade dan segalanya. Okey, itu free economy. Okey. Oh, cepatnya jawab. Badrul. Okey. Central bank tak usik, exactly Joe. Adakah konsep tu relevan sekarang ni? Okey, financial kena ada. Okey, besok kita lihat benda tu. Adakah that is still relevant pada zaman ini? Boleh? Yes, digital currency. That's why kita ada reserve sikit, government ni sikit cuba untuk mengawal digital currency. But how are they going to kawal it? Okay? So basically bila ada trade, this is what we are doing. Current dynamic, future dynamic, lihat crosses, apa sequence tak complete, maksud dia tak complete 100% tadi, and apa current and future wave structure yang kita lihat. Kangaroo atas bawah, sideway range. Okay? Nampak? Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Itu je tuan. Trading itu je. Jaga duit, buat satu sistem, trade sistem anda, dia tak jadi kurangkan, dia jadi banyakkan. Itu je. Jangan worry sebab satu entry tengah float. Base kalau anda trade macam tu. Don't worry about your position. Worry about your system performance. Okay? Boleh? Ikut webinar besok. InsyaAllah besok tengah hari kita akan cerita mengenai technical dan sebelah malam apa topik kita. Thank you William. Azwan, Badrul, Fahmi, terima kasih semua. Din, Bang Amin, Chong, Hafiz, Miliong, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizwan, Jo, thanks. Popo, thank you. Popo Hizam Haduhai, wah. Thank you. Ashri, thank you.